baik, baik. Okey, semua okey ya? Ya. Kalau okey, saya teruskan ke peraturan yang kedua. Pastikan anda login semua devices menggunakan satu email account Delima MOE yang telah didaftarkan sahaja. Jika anda login menggunakan email account yang berlainan, sila log out, setup dan login semula. Okey. Yang ketiga, pastikan dua kamera anda dalam kedudukan yang telah ditetapkan dan on sepanjang perlawanan. Okey, ini penting supaya tidak berlaku sebarang syak wasangka. Baik. Yang keempat, anda boleh mula menjawab soalan selepas pembaca soalan habis membaca soalan dan apabila timer telah dimulakan. Anda perlu memberi jawapan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Baik. Untuk pusingan yang pertama, iaitu soalan aneka pilihan, pastikan anda menjawab dalam tempoh yang ditetapkan iaitu 15 saat. Untuk pusingan satu, setiap jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. Okey. Yang keenam, untuk pusingan kedua iaitu pusingan super quiz, anda dibenarkan berbincang menggunakan bahasa yang anda selesa sesama ahli pasukan dalam tempoh 35 saat. Sebelum tamat 35 saat, hanya ketua kumpulan dikehendaki memberikan jawapan untuk pasukan anda. Sekiranya jawapan yang diberikan bukan daripada ketua kumpulan, jawapan itu tidak akan dikira. Okey, jadi saya nak tanya di sini, ketua pasukan untuk Putrajaya adalah peserta bernama Ashraf. Untuk Pahang, ketua kumpulan bernama apa ya? Sekali lagi untuk nak confirmkan. Saya Lau Yi Gui. Lau Yi Gui ya. Okey, baik. Terima kasih. Saya teruskan ke seterusnya. Pastikan anda menjawab dalam tempoh yang ditetapkan iaitu 35 saat. Untuk pusingan 2, setiap jawapan yang betul akan diberikan 15 markah. Perkara yang ketujuh, tiada markah diberikan untuk jawapan yang salah dan tiada markah diberikan jika menjawab selepas tempoh masa tamat. Okey. Yang ke-8, peserta akan diminta mengulang jawapan sekiranya jawapan yang diberikan tidak jelas, seperti B for boy, D for donkey. Peserta juga akan diminta mengulang jawapan dengan menulis jawapan di atas papan putih untuk pusingan super quiz jika jawapan yang diberikan tidak jelas. Okey. Yang ke-9, markah akan diumumkan selepas pusingan 1 dan pusingan 2 tamat. Sekiranya markah sama pada akhir perlawanan, sesi sudden death akan bermula. Okey. Yang ke-10, amaran dan teguran akan diberikan kepada mana-mana pasukan jika mengganggu perjalanan perlawanan. Pasukan akan diberikan sebanyak 2 peluang amaran sahaja. Penalti 5 markah akan diberikan kepada pasukan yang melanggar syarat perlawanan. Perkara yang ke-11, jika peserta mengganggu pasukan lawan memberikan jawapan. Sebagai contoh, semasa Putrajaya ingin menjawab, peserta daripada Pahang mengganggu, markah percuma 5 markah akan diberikan kepada pasukan lawan iaitu pasukan Putrajaya. Okey, jadi jangan ganggu pasukan lawan untuk memberikan jawapan. Nombor 12, jika peserta disyaki meniru dengan apa cara sekalipun, perlawanan akan diberhentikan dan siasatan akan dibuat terus. Jika peserta didapati meniru, 5 markah pasukan akan dipotong. Yang ke-13, jika masalah capaian internet berlaku, juri akan menghentikan perlawanan dan peserta akan diberikan masa 5 minit untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Jika tiada penyelesaian, maka peserta simpanan akan diminta masuk pengganti. Okey, jika tiada peserta simpanan, ketua kumpulan akan menjawab soalan tersebut. Okey, nombor 14, jika peserta menghadapi masalah capaian internet dan terkeluar dari perlawanan selepas soalan dipaparkan atau dibaca, soalan akan terbatal dan tiada markah untuk pasukan tersebut. Okey, yang ke-15, peserta yang ada dalam perlawanan mestilah sekurang-kurangnya 2 orang. Pasukan yang hanya tinggal seorang peserta sahaja akan dibatalkan penyertaan. Okey, dan terakhir sekali, keputusan hakim adalah muktamad. Okey, itu sahaja. Ada sebarang soalan daripada peserta Putrajaya ataupun Pahang? Tak ada? Kalau tak ada, okey, saya serahkan semula kepada Cikgu Nur Fadri Aida. Okey, terima kasih. Sama. Jadi kalau semua telah jelas dan telah bersedia, saya akan memulakan pertandingan kita pada petang ini.
Okay, sebentar saya akan share slide. Mohon respon, ada nampak saya punya slide? Nampak. Okey, terima kasih. Okey, jadi pada petang ini kita akan mulakan kuis kita dengan pasukan daripada Putrajaya terlebih dahulu. Kita akan mulakan dengan peserta pertama iaitu Haris Haziq bin Muhammad Faizal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kuis kita pada hari ini. Okey. Sini satu kuis. Saya berhenti sekejap. Okey, baik. Okey. Kenapa dia keluar yang tu? Saya rasa okey, tajuk dia. Okey. Kejap. Saya berhenti. Saya nak buang tajuk dia tu. Okey, baik. Okay. Okey, Cikgu Hafiz nampak pusingan pertama Ya, nampak. Ya, betul. Terima kasih Cikgu. Okey, semula kita akan mulakan dengan Haris Haziq daripada Putrajaya. Soalan pertama, okey. Di manakah kedudukan kelenjar thymus di dalam badan manusia? Where is thymus gland located in human body? A. System endocrine. A. Endocrine system. B. Sistem respirasi. B. Respiration system. C. Sistem limfa. C. Lymphatic system. D. Sistem integumen. D. Integumentary system. Masa untuk menjawab bermula sekarang. C. Cacing. Okey. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Okay. Soalan kedua untuk Khalif Ryan. Bagaimanakah fenomena logam maya berlaku? How does mirage phenomenon occur? A. Penyebaran cahaya. A. Dispersion of light. B. Penyerakan cahaya. B. Scattering of light. C. Pantulan cahaya. C. Reflection of light. D. Pembiasan cahaya. D. Refraction of light. Masa untuk menjawab bermula sekarang. B. Bola. B bola Okey, jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Soalan ketiga adalah untuk Muhammad Ashraf. Zaman kemunculan dan kepupusan dinosaur di bumi dikenali sebagai zaman. The era of emergence and extinction of dinosaur on Earth is known as what era? A. Cenozoic. A. Cenozoic. B. Paleozoic. B. Paleozoic. C. Mesozoic. C. Mesozoic. D. Proterozoic. D. Proterozoic. Masa untuk menjawab bermula sekarang. C. Cicak. Okey, jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Seterusnya kita akan ke pasukan Pahang dimulakan dengan Eng Zeng Shen. Kelangsungan hidup organisma bergantung kepada kebolehannya untuk bergerak balas dengan persekitaran yang menunjukkan tindakan pantas tetapi gerak balas jangka masa singkat.
Survival of an organism depends on its ability to respond to changes in the environment which allow fast-acting but short-lived responses. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan sistem yang terlibat. Based on the statement above, state the system involves A. Sistem rangka, A. Skeletal system, B. Sistem peredaran darah, B. Blood circulatory system, C. Sistem saraf, C. Nervous system, D. Sistem endocrine, D. Endocrine system. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya C. Nervous system. Okey. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Seterusnya soalan untuk Lee Hang Yi. Apakah nombor neutron dalam isotop uranium 238? What is the number of neutrons in this isotope of uranium 238? A. 92, A. 92, B. 146, B. 146, C. 238, C. 238, D. 119, D. 119. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya B. Boy. Baik, jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Soalan yang seterusnya untuk Lau Yi Gui. Apakah fungsi kutikel berkilat pada permukaan atas daun? What is the function of the shiny cuticle on the upper surface of the leaf? A. Mengurangkan transpirasi, A. Reduces transpiration, B. Meminimumkan kehilangan air, B. Minimize water loss, C. Membantu cegah kelayuan, C. Helps prevent wilting, D. Mengurangkan penyerapan karbon dioksida, D. Reduces carbon dioxide absorption. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya A. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baiklah, kita kembali ke pasukan Putrajaya dengan Haris Haziq. Namakan sistem yang mengangkut bahan yang diperlukan ke sel-sel dan mengangkut hasil buangan untuk disingkirkan keluar dari sel-sel. Name the system that transport the required substances to the cells and transport the waste products to be eliminated out of the cells. A. Sistem respirasi, A. Respiratory system, B. Sistem cardiovascular, B. Cardiovascular system, C. Sistem saraf, C. Nervous system, dan D. Sistem pernafasan, breathing system. Masa untuk menjawab bermula sekarang. A. Ayam. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Seterusnya kita akan bergerak ke Khalif Ryan. Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri sepunya bagi tumbuhan berbunga ini? Which of the following is a common feature of this flowering plant? A. Pokok berbatang kayu, A. Woody stem, B. Daun berurat jejala, B. Leaves with network-like vein, C. Berakar serabut, C. Fibrous root, D. Mempunyai 2 cotyledon, D. Has 2 cotyledons. Masa untuk menjawab bermula sekarang. C. Fibrous root. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Seterusnya adalah untuk Muhammad Ashraf.
Apakah yang mempengaruhi bentuk magnetosfera? What affects the shapes of magnetosphere? A. Semarak suria, prominence. B. Angin suria. B. Solar wind. C. Nyalaan suria. C. Solar flare. D. Lentingan jisim corona. D. Coronal mass election. Masa untuk menjawab bermula sekarang. B. Solar wind. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Okay. Seterusnya kita akan bergerak ke Pahang. Dimulakan dengan Eng Zhengsheng. Siapakah yang mencadangkan bahawa matahari adalah pusat sistem suria? Who proposed that the sun is the center of solar system? A. Ptolemy. B. Kepler. C. Aristotle. D. Copernicus. Masa untuk menjawab bermula. Jawapan saya B. Kepler. Okey, jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Seterusnya adalah soalan untuk Li Hang Yi. Maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Maltase digest maltose into glucose. Protease mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Protease digest dipeptides into amino acids. Proses pencernaan ini berlaku di this digestive process takes place in A. Mulut. A. Mouth. B. Perut. B. Stomach. C. Duodenum. C. Duodenum. D. Usus kecil. D. Small intestine. Masa untuk menjawab bermula. Jawapan saya C. Duodenum. Okey, jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Kita bergerak ke Lau Yi Gui. Perkara manakah yang perlu diambil kira untuk penggunaan sesuatu produk dalam jejak karbon? What factors should be considered for the use of a product in carbon footprint? A. Material product. A. Product material. B. Quality product. B. Product quality. C. Jangka hayat produk. C. Product lifespan. D. Kegunaan produk. D. Product use. Masa untuk menjawab bermula. Jawapan saya A. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Kita berbalik kepada pasukan Putrajaya. Soalan untuk Haris Haziq. Antara bahasa pengaturcaraan yang sering digunakan dalam teknologi masa kini ialah Python. Namakan penterjemah bagi bahasa pengaturcaraan Python. Among the programming languages that are often used in technology today is Python. Name the translator for the Python programming language. A. Penghimpun. A. Assembly. B. Pentafsir. B. Interpreter. C. Pengcompile. C. Compiler. D. Pemalar. D. Constant. Masa untuk menjawab bermula sekarang. A. Ayam. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Ya, soalan seterusnya untuk Khalif Ryan. Antara berikut, yang manakah format bagi fail Python? Which of the following is the format for Python file? A.
asterisk dot P, B asterisk dot PYT, C asterisk dot PY dan D asterisk dot PT. Masa untuk menjawab bermula. C. Cacing. Okay, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Okay, seterusnya adalah untuk Muhammad Ashraf. Salah satu kepentingan nombor per-16 adalah untuk mewakili warna pada alatan digital dalam suatu model warna. Antara berikut jenis model warna manakah yang dimaksudkan berdasarkan pernyataan tersebut? One of the importance of hexadecimal numbers is to represent colours on digital devices in a colour model. Which of the following type of colour models is meant based on the statement? A. Model warna RYB. A. RYB colour model. B. Model warna CMY. B. CMY colour model. C. Model warna RGB. C. RGB colour model. D. Model warna CMYK. D. CMYK colour model. Masa untuk menjawab bermula. C. Cacing. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Okay. Kita bergerak ke pasukan Pahang, dimulakan dengan Eng Zeng Shen. Isyarat tanpa wayar boleh digunakan dalam sistem komunikasi data jarak jauh. Yang manakah dua komponen bagi sistem komunikasi ini berinteraksi dengan isyarat tanpa wayar yang bergerak dengan jarak jauh? Wireless signals can be used in long-distance data communication systems. Which two components of these communication systems interact with the wireless signals that travel a long distance? A. Sumber dan pengekut. A. Source and encoder. B. Destinasi dan storan. B. Destination and storage. C. Penerima dan penyahkut. C. Receiver and decoder. D. Pemancar dan penerima. D. Transmitter and receiver. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya donkey, transmitter and receiver. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Okay. Seterusnya adalah soalan untuk Lee Hang Yi. Berikut adalah ciri-ciri yang dapat membantu manusia menyelesaikan masalah yang kompleks dalam IR 4.0 kecuali the following are the features that can help humans solve complex problems in IR 4.0 except A. Automasi. A. Automation. B. Analisis dan big data. B. Analysis and big data. C. Simulasi. C. Simulation. D. Integrasi standard. D. Standard integration. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya A. Automation. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Soalan seterusnya adalah untuk Lau Yi Gui. Antara berikut yang manakah peranan teknologi internet dan IoT dalam konteks IR 4.0? Which role do internet technologies and the IoT play in the context of IR 4.0? A. Mereka bentuk pangkalan untuk menghubungkan barang-barang seharian. A. They form the base to connect everyday items. B. Mereka bentuk antara lain asas komunikasi korporat. B. They form among others the base for corporate communication. C. Mereka bentuk asas untuk pengeluaran yang mesra alam.
C. They form the base for an environmental friendly production. Dan D. Menyelesaikan masalah sukar dan meramalkan masalah sebelum ia berlaku. D. Solve difficult problems and predicting problems before it happens. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya A. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Kita kembali kepada Putrajaya untuk Haris Haziq. Blanks adalah istilah umum untuk koleksi rangkaian komputer dalam sesuatu organisasi. What is a general term for a collection of computer networks in an organization? A. Extranet, B. Intranet, C. Internet, and D. Network. Masa untuk menjawab bermula sekarang. A. Ayam. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Soalan seterusnya adalah untuk Khalif Ryan. Kod yang manakah digunakan untuk mewakili aksara pada papan kekunci komputer? Which code is used to represent characters on a computer keyboard? A. Code ASCII, B. Code EBCDIE, C. Code Morse, D. Code ESF. Masa untuk menjawab bermula. A. Ayam. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Okay. Soalan seterusnya adalah untuk Muhammad Ashraf. Maklumat berikut adalah tentang fail image. Data image tidak boleh dimampatkan. Saiz fail adalah besar. Image berkualiti tinggi. Berdasarkan maklumat itu, nyatakan fail image yang betul. The following information is about image files. Image data cannot be compressed. File size is large. High quality images. Based on that information, specify the correct image file. A. Bitmap, BMP. B. Tag image file format, TIFF. C. Graphic interchange format, GIF. Dan D. Joint Photographic Expert Group, JPEG. Masa untuk menjawab bermula sekarang. D. Donkey. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Seterusnya kita akan bergerak kepada pasukan Pahang, dimulakan dengan Ng Zhengsheng. Okey. Antara berikut yang manakah kekunci primer bagi entiti markah? Which of the following is the primary key for the markah entity? A. Nombor KP, B. Markah ID, C. Nama, D. Kelas. Masa untuk menjawab bermula. Jawapan saya boy, markah ID. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Okay. Seterusnya soalan untuk Lee Hang Yi. Berdasarkan format fail audio, yang manakah susunan saiz fail mengikut tertib menaik untuk fail yang ditukarkan daripada audio yang sama? Based on the audio file format, which is the order of file size in ascending order for files converted from the same audio file? A. MP3, WAV, MIDI, B.
MIDI, MP3, WAV, C, WAV, MP3, MIDI, atau D, WAV, MIDI, MP3. Masa menjawab bermula sekarang. Jawapan saya boy. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Soalan seterusnya adalah untuk Lau Yi Gui. Berdasarkan gambar watak kartun Upin dan Ipin ini, yang manakah bukan ciri persamaan yang dapat dikesan? Based on the picture of cartoon characters Upin and Ipin, which of the following is not a similarity that can be identified? A. Jenis kasut. A. Types of shoes. B. Berat badan. B. Body weight. C. Bilangan kaki. C. Numbers of legs. D. Jenis seluar. D. Types of pants. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya boy. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Kita balik kepada Putrajaya untuk Haris Haziq. Proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang dikehendaki. Penerangan ini merujuk kepada kaedah pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Nyatakan kaedah pembuatan tersebut. The process of removing a part of material so that it becomes the desired shape. This description refers to the manufacturing method used to produce a product. State the method of manufacture. A. Tuangan. A. Casting. B. Pembentukan. B. Forming. C. Pemesanan. C. Machining. D. Acuan. D. Molding. Masa untuk menjawab bermula sekarang. C. Cacing. Machining. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Okey. Baiklah, seterusnya soalan untuk Khalif Ryan. Mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan agar reka bentuk mekatronik berfungsi automatik atau separa automatik. Apakah sistem mekatronik tersebut? Manage, direct or regulate action so that mechatronics design works automatically or semi-automatically. What is a mechatronic system? A. System electric. A. Electrical system. B. Sistem kawalan dan pengaturcaraan. B. Control and programming system. C. System mechanical. C. Mechanical system. D. Sistem elektronik. D. Electronic system. Masa untuk menjawab bermula. B. Bola. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Soalan seterusnya adalah untuk Muhammad Ashraf. Yang manakah berikut menerangkan kenapa kabel gentian optik adalah pilihan yang lebih baik dari wayar kuprum dalam kegunaan telefon dan internet? Which of the following statement best explains why optical fiber cable is preferred over copper wire in telephone and internet application? A. Kabel gentian optik boleh diguna pakai di dalam dan luar bilik. A. Optical fiber cable can be used both indoors and outdoors. B. Kabel gentian optik lebih fleksibel dan tiada sumber kuasa yang diperlukan. B. Optical fiber cable is more flexible and needs no power source.
C. Kabel gentian optik lebih mudah dibuat dan dipasang dalam bangunan. C. Optical fiber cable is easier to manufacture and install into office buildings. Dan D. Kabel gentian optik lebih kurang sensitif terhadap suhu dan gangguan elektromagnetik. D. Optical fiber cable is less sensitive to temperature and electromagnetic interference. Masa untuk menjawab bermula. D. Donkey. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Seterusnya kita akan bergerak kepada pasukan Pahang untuk Eng Zhengsheng. Antara ciri wayar kupram tolok 14 yang panjangnya 20 kaki, yang manakah yang paling terpengaruh sekiranya suhu meningkat sebanyak 30 darjah Celsius? Which of the following would be most affected if the temperature of a 20 feet long 14 gauge copper wire increased by 30%? A. Takat lebur wayar. A. The melting point of the wire. B. Rintangan wayar. B. The electrical resistance of the wire. C. Kelajuan pemprosesan signal dalam wayar. C. The signal processing speed of the wire. D. Arah alir arus dalam wayar. D. The direction of current flow within the wire. Masa untuk menjawab bermula. Jawapan saya boy, the electrical resistance of the wire. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Seterusnya adalah soalan untuk Lee Hangyi. Konkrit adalah bahan terbaik untuk foundation disebabkan oleh ciri berikut. Concrete is an excellent material for foundations because it has which of the following properties? A. Kekejalan yang tinggi. A. High electricity. B. Kebolehterlapan yang tinggi. B. High permeability. C. Kekuatan tegangan tinggi. C. High tensile strength. D. Kebolehmampatan yang tinggi. D. High compression strength. Masa untuk menjawab bermula. Jawapan saya C. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Soalan seterusnya untuk Lau Yi Gui. Gambar rajah berikut menunjukkan satu segmen gentian optik yang digunakan dalam rangkaian komunikasi. Yang manakah yang berikut membenarkan data dihantar melalui gentian optik? The diagram below represents a section of optical fiber cable used in a communication network. Which of the following allows optical fiber to transmit data? A. Pemensungan cahaya penuh. A. Total bending of light. B. Penyebaran cahaya penuh. B. Total dispersion of light. C. Pantulan dalaman penuh. C. Total internal reflection. D. Pembelauan dalaman penuh. D. Total internal refraction. Masa untuk menjawab bermula. Jawapan saya C. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Okey, baiklah. Kita kembali kepada Putrajaya dengan Haris Haziq. Lukisan kejuruteraan yang lengkap dapat memberi data-data serta keterangan-keterangan berkenaan projek yang hendak disiapkan. Data-data yang diberi oleh suatu lukisan kejuruteraan adalah seperti berikut. Kecuali a complete engineering drawing can provide data and information about the project to be completed. The data provided by the engineering drawings are as follows except A. Rupa bentuk asal projek yang hendak dibuat. A. The original appearance of the project to be made.
B. Penyudahan kerja projek tersebut. B. Completion of the work project. C. Jenis logam benda kerja. C. Types of metal workpiece. D. Cara pasang dan memadam. D. How to install and delete. Masa untuk menjawab bermula sekarang. C. Cacing. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Soalan seterusnya untuk peserta kedua Putrajaya, Khalif Ryan. Lukisan kejuruteraan terbahagi kepada dua, iaitu engineering drawings are divided into two. A. Lukisan mesin dan lukisan kerja. A. Machine drawing and working drawing. B. Lukisan mesin dan lukisan seni. B. Machine painting and art painting. C. Lukisan seni dan lukisan kerja. C. Art drawings and working drawings. D. Lukisan grafik dan lukisan mesin. D. Graphic drawing and machine drawing. Masa untuk menjawab bermula. D. Tolong ulang sekali lagi. D. Donkey. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Baiklah, soalan seterusnya adalah untuk Muhammad Ashraf. 3 paparan lukisan standard dalam reka bentuk kejuruteraan ialah 3 standard drawing views in engineering designs are depan, maafkan saya, A. Depan, atas, kanan. A. Front, top, right. B. Atas, belakang, kanan. B. Top, rear, right. C. Depan, atas, kiri. C. Front, top, left. Atau D. Depan, bawah, atas. D. Front, bottom, top. Masa untuk menjawab bermula sekarang. D. Donkey. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Seterusnya kita akan bergerak ke pasukan Pahang dengan Eng Zhengshan. Membuat kajian kemungkinan dan analisis struktur bangunan adalah tugas dan tanggungjawab. Carry out the feasibility studies and building structure analysis are the duties and responsibilities of a or an A. Architect. A. Architect. B. Jurutera mechanical. B. Mechanical engineer. C. Juru ukur bahan. C. Quantity surveyor. D. Jurutera awam. D. Civil engineer. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya Donkey, civil engineer. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Okey. Soalan seterusnya adalah untuk Lee Hang Yi. Yang manakah bukan faktor kemalangan di tapak pembinaan? Which of the following is not an accident factor at the construction site? Scaffolding. I'm sorry, I haven't started the time yet. Okey. Kita berhenti sekejap. Cikgu Nur berminat. Nampaknya peserta Eng Zhengshan telah mengganggu dengan dengan memberikan jawapan, padahal dia punya giliran telah pun berakhir. Apakah yang kita patut penalize?
Markah percuma untuk ni dari kumpulan yang sama kan? Ya, daripada kumpulan yang sama. Soalan ni kita batal je lah. Nampaknya minta maaf kalau sekarang faham. Betul. Soalan nombor 35 terpaksa dibatalkan. Jadi, pusingan untuk Lee Hang Yi akan terbatal. Teruskan kepada peserta Lau Yi Gui. Okey, baiklah. Soalan seterusnya untuk Lau Yi Gui daripada Pahang. Satu silinder rata bersandar dengan permukaan yang cembung akan berada dalam keseimbangan. A smooth cylinder laying on its convex surface remains in what equilibrium? A. Stabil. A. Stable. B. Tidak stabil. B. Unstable. C. Neutral. Atau D. Dinamik. D. Dynamic. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya boy. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Seterusnya kita akan kembali kepada Putrajaya bersama Haris Haziq. Jika harga sebuah produk diberi sebagai fungsi P, maafkan saya sekejap, fungsi P sama dengan 1024 per X tambah 1000, di mana X mewakili permintaan bagi produk tersebut. Cari kadar perubahan bagi harga produk tersebut apabila permintaan adalah 2. If the price of the product is given by function P equals to 1024 over X plus 1000, where X represents the demand for the product, find the rate of change of price when the demand is 2. A. 256. A. 256. B. Negative 256. B. Negative 256. C. Negative 200. C. Negative 200. And D. 200. D. 200. Masa untuk menjawab bermula sekarang. A. Ayam. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Okay. Soalan seterusnya untuk Khalif Ryan. Apabila sebuah motosikal yang sedang bergerak dengan hal laju V dalam MPH menekan brake untuk berhenti, jarak D yang diperlukan sebelum ianya berhenti diberi oleh fungsi D sama dengan 0.05 V kuasa 2 tambah V. Cari kadar perubahan jarak terhadap hal laju motosikal tersebut apabila hal lajunya adalah 40 mph. For a motorcycle travelling at a speed V in mph, when the brakes are applied, the distance D in feet required to stop the motorcycle may be approximated by the formula function D equal to 0.05 V square plus V. Find the instantaneous rate of change of distance with respect to velocity when the speed is 40 mph. A 3, A 3, B 4, B 4, C 5, C 5 dan D 6, D 6. Masa untuk menjawab bermula.
C. 5. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Soalan seterusnya adalah untuk Muhammad Ashraf. Laju air yang terkeluar Ft per S dari pili bomba diberi sebagai V sama dengan 11.52 punca kuasa P, di mana P adalah tekanan air yang keluar daripada pili bomba tersebut. Cari kadar perubahan laju air terhadap tekanan air jika tekanan air yang keluar adalah 20. The velocity of water in feet per second at the point of discharge from the fire hydrant is given by V equal to 11.52 square root of P, where P is the pressure of the water at the point of discharge from fire hydrant. Find the rate of change of the velocity with respect to pressure if the pressure is 20. A 1.28880, A 1.2880, B 1.3880, B 1.3880, C 1.4880, C 1.4880, D 1.6880, D 1.6880. Masa untuk menjawab bermula sekarang. B. Boy. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Seterusnya, kita bergerak kepada pasukan Pahang bersama dengan Ng Zhengsheng. Sekumpulan angkasawan dari bumi menjalankan eksperimen di planet X. Mereka menguji kelajuan sebuah objek yang jatuh bebas dari tempat tinggi dan diwakilkan dalam persamaan S sama dengan 12.83 T kuasa 2 meter dan dengan T dalam saat. Cari laju batu yang dijatuhkan 600 meter dari tebing tinggi pada T sama dengan 3 saat. An experiment has been done at planet X by a group of astronauts. They test a free fall object and came up with an equation which is S equal to 12.83 T square meters with T in seconds. Assume a rock is dropped from the top of a 600 meter cliff. Find the speed of the rock at T equals to 3 seconds. A 76.98, A 76.98, B 76.97, B 76.97, C 75.68, C 75.68 dan D 75.67, D 75.67. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya Apple. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Soalan yang seterusnya adalah untuk Lee Hanggi. Integer positif P, Q dan R memenuhi P darab Q sama dengan 14, Q darab R sama dengan 10 dan R darab P sama dengan 35. Apakah nilai P tambah Q tambah R? The positive integers P, Q and R satisfy P times Q equal to 14, Q times R equal to Q plus R equal to 10 and R times P equals to 35. What is the value of P plus Q
plus R. A 12, A 12, B 14, B 14, C 16, C 16 dan D 18, D 18. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya boy. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Seterusnya adalah soalan untuk Lau Yi Gui. Duit shilling dilambungkan 10 kali. Apakah ke barang kalian hanya 2 lambungan pertama akan menghasilkan kepala? A coin is tossed 10 times. What is the probability that only the first 2 tosses will yield heads? A, B, C atau D? Masa untuk menjawab bermula. Jawapan saya D. Donkey. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Okay. Seterusnya kita kembali ke Putrajaya bersama Haris Haziq. Bagi satu taburan binomial, mean ialah 15/4 dan variance ialah 15/16. Nilai P ialah, for a binomial distribution, the mean is 15/4 and the variance is 15/16. The value of P is A half, A 1/2, B 15/16, B 15/16, C 1/4, C 1/4 dan D 3/4, D 3/4. Masa untuk menjawab bermula sekarang. C. Cacing. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Soalan yang berikut adalah untuk Khalif Ryan. Rajah menunjukkan 2 garis lurus P, Q dan R, S. Diberi garis lurus P, Q dan R, S adalah selari. Cari nilai X. The diagram shows 2 straight lines, P, Q and R, S. Given the straight lines P, Q and R, S are parallel, find the value of X. A 10, A 10, B 56, B 56, C 28, C 28 dan D 67, D 67. Masa untuk menjawab bermula sekarang. C. 28. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Putrajaya. Seterusnya adalah untuk Muhammad Ashraf dari Putrajaya. Rajah menunjukkan sebuah poligon. Cari perimeter bagi poligon tersebut. The diagram shows a polygon. Find the perimeter of the polygon. A 625, A 625, B 930, B 930, C 670, C 670, D 1250, D 1250. Masa untuk menjawab bermula sekarang.
Jawapan saya B, boy. Okey, baik. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Baiklah, kita ke pasukan faham bersama exemption. Panjang sisi yang manakah dalam setiap berikut tidak dapat membentuk segitiga bersudut tegak? Which side length in each of the following cannot form a right angled triangle? 1. 8 cm, 15 cm, 17 cm. 1. 8 cm, 15 cm and 17 cm. Kedua, 9 cm, 12 cm dan 18 cm. Number 2, 9 cm, 12 cm and 18 cm. Ketiga, 12 cm, 18 cm dan 20 cm. 12 cm, 18 cm and 20 cm. Keempat, 15 cm, 20 cm dan 25 cm. Yang keempat, 15 cm, 20 cm and 25 cm. Pilihan jawapan A 1 dan 2, A 1 and 2, B 3 dan 4, B 3 and 4, C 2 dan 3, C 2 and 3, D 1 dan 4, D 1 and 4. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya cat 2 dan 3. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Seterusnya adalah soalan untuk Li Hang Yi. Diberi 3 titik. A, negatif 1, 3. B, negatif 7, negatif 5. Dan C, P, 9. Cari nilai P jika jarak A, B sama dengan jarak A, C. Given 3 points. A, negative 1, 3. B, negative 7, negative 5. And C, P, 9. Find the values if P, find the value of P if the distance of AB is equal to the distance of AC. A, 9 atau 7. A, 9 or 7. B, 9 atau negative 7. B, 9 or negative 7. C, negative 9 atau 7. C, negative 9 or 7. D, negative 9, negative 9 atau negative 7. Negative 9 or negative 7. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya C. Maaf, masa untuk menjawab telah tamat. Okey, baik. Masa menjawab telah pun tamat. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Soalan terakhir adalah untuk Lau Yi Gui. Rajah menunjukkan garis lurus KL yang memotong pada paksi X dan paksi Y di titik K dan L. Jika A ialah titik tengah KL, hitung jarak OA. Diagram shows the straight line KL that cuts the X-axis and Y-axis at points K and L. If A is the midpoint of KL, calculate the distance of OA. A, punca kuasa 2 bagi 12. A, square root of 12. B, punca kuasa 2, 88. B, square root of 88. C, punca kuasa 2, 29. C,
C square root of 29 dan D punca kuasa 2 116. D square root of 116. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Jawapan saya C. Okey, baik. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Terima kasih kepada semua peserta dan juga hakim. Kita akan meneruskan kepada pusingan super quiz, tetapi saya memohon untuk diberikan masa selama beberapa minit untuk set up, ya. Okey, saya rasa kita akan berehat. Kita bagi masa 5 minit lah untuk peserta Ha. ke tandas semua. Okey, boleh? Boleh. Boleh ya? Okey. Jadi kita akan mula pada 3:20 minit petang. 3:20 Ya, Okey, baik. baik cikgu. Terima kasih. Sama.
Cikgu Hafiz, adakah kita akan meneruskan kepada pusingan super quiz? Okey, baik, boleh bagi saya 1 minit tak sebab saya tengah berbincang dengan Cikgu Nur Meminat. Sekejap ya. Okey, Sekejap boleh. saya lagi. Okey, baik. Okey. Baik. Semua peserta dah bersedia kah? Okey, baik. Kalau macam tu, Cikgu Aida boleh kita teruskan untuk pusingan super quiz. Cikgu, cikgu sekejap saya dengan teknikal sekejap Okey, baik. Sekejap je Okey. Sementara kita tunggu Cikgu Aida selesai urusan, saya nak ingatkan sekali lagi kepada semua peserta untuk pusingan super quiz hanya ketua pasukan sahaja yang akan memberikan jawapan. Okey. Jadi untuk confirmation sekali lagi, untuk Putrajaya ketuanya adalah Ashraf dan untuk Pahang ketuanya adalah Lau Yi Gui. Betul ya? Okey, baik. Jadi semasa soalan diajukan kepada pasukan Putrajaya, semua ketiga-tiga peserta Putrajaya boleh on mic dan berbincang. Kemudian berikan hanya ketua sahaja memberikan keputusan. Sama juga kepada pasukan Pahang, semasa soalan diajukan kepada pasukan Pahang, ketiga-tiga peserta boleh onkan mic untuk berbincang dan hanya ketua sahaja akan memberikan jawapan. Okey, jelas? Kalau jelas, saya harap semuanya clear. Kita tunggu Cikgu Aida ready, kita akan mulakan untuk pusingan super quiz. Okey, insyaAllah ready. Okey, baik. Jadi, peserta-peserta dah ready semua Okey. Alright. Jadi, saya akan share screen sekarang. Okay. Cikgu Hafiz, ada nampak presentation saya? Ya, nampak. Pusingan super quiz. Ya, Okay. betul. Macam mana ni? Okay, tutup. Okay. Baiklah. Okay. Untuk pusingan super quiz ini, masa yang diberikan adalah selama 35 saat bagi setiap pasukan. Jadi kita akan mulakan dengan pasukan Putrajaya. Ketua kumpulan boleh sila buat pilihan soalan. Soalan 5. Soalan 5. Okey. Boron wujud secara semula jadi sebagai dua isotop, iaitu 80% boron 11 dan 20% boron 10. Hitungkan jisim atom relatif untuk boron. Boron naturally occurs as two isotopes, which are 80% of boron 11 and 20% of boron 10. Calculate the relative atomic mass of boron. Masa untuk menjawab bermula sekarang. Boleh bincang Hmm, 36. Okey, baik. Boleh tolong ulang sekali lagi? 36. Okey, baik. Jawapan anda salah
tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Okey, baiklah. Soalan untuk pasukan Pahang, sebentar dia lagging sikit ni. Okey. Pasukan Pahang, sila pilih nombor soalan. Kita pilih soalan 8. 8. Okey. Diberi A pucuk kuasa 2 tambah B dalam kurungan kuasa 2 sama dengan 44 tolak 24 puncuk kuasa 2. Cari nilai integer A dan B. Given in bracket A square root of 2 plus B to the power of 2 equals to 44 minus 24 square root 2. Find the value of integer A and B. Masa untuk menjawab bermula sekarang.你们算到了可以跟我讲一下。这样子啊，不够时间了。我算不到诶，喂，不够时间。 Maaf, masa untuk menjawab telah tamat. Okey, baik. Tiada jawapan diberikan oleh pasukan Pahang, jadi tiada markah untuk pasukan Pahang. Baiklah. Pasukan Putrajaya, sila pilih satu lagi soalan. Soalan 3. Pada tahun 1928, Alexander Fleming mendapati bahawa kulat mengandungi sifat yang boleh membunuh bakteria. Ini membawa kepada penemuan ubat penyelamat yang mana? In 1928, Alexander Fleming discovered that fungi contain properties that could kill bacteria. This led to the invention of which life-saving drug? Masa untuk menjawab bermula sekarang. Haris Khalif. Saya antibiotik kot. Bukan polio vaksin ke? Haris Khalif. Confirm antibiotik. Tak nampak slide, sorry. Okay, baru nampak. Tak pasti. Polio vaksin ni antibiotik. Jawapan kami polio vaksin. Okey, baik. Boleh ulang sekali lagi Putrajaya? Polio vaksin. Okey, saya confirmkan polio vaksin ya. Okey, jadi jawapan anda salah, tiada markah untuk pasukan Putrajaya. Okey. Baiklah, kita balik kepada pasukan Pahang. Sila pilih satu soalan. Soalan 2. Soalan 2. Apakah teks cipher yang terhasil apabila core curriculum disulitkan menggunakan real fence cipher dengan kekunci 2? What is the cipher text when core curriculum is encrypted using real fence cipher with key 2? Masa untuk menjawab bermula sekarang. 韩英，你记得这个怎样算吗？是不是要打斜这样子？好像是，可是我不记得怎样了。我记得好像是打斜分现在我两拿到是排是吗 KKR ？K K R K L M O U I U U 啊啊，什么？讲一次。 ，K K R K L M KKR K L M KLM O U I U U I I U U IUU，这样子对吗？ Yes。 啊， Okey. Jawapan ni. Yang boleh pastikan kat saya mana satu jawapan kamu yang KK. Okey. Sekejap ya, saya sembah. Okey, baik. Jawapan anda betul. 15 markah untuk pasukan Pahang.
Okey, tahniah pasukan Pahang. Okey, jadi kita sudah selesai pusingan super quiz. Saya serahkan kepada Hakim untuk yang seterusnya. Okey, baik. Berikan saya dan juga cikgu nombor minat untuk berbincang sebentar. Kami akan umumkan pemenang selepas selesai berbincang. Okey, baik. Kamu tunggu sekejap ya. Baik, cikgu. Okey, baik. Saya telah pun selesai berbincang bersama dengan Cikgu Nur Berminat. Okey, baik. Di sini saya akan umumkan pemenang untuk pusingan ini. Okey. Untuk pusingan ini dimenangi oleh pasukan daripada Pahang dengan 90 markah dan pasukan Putrajaya 60 markah. Tahniah saya ucapkan kepada pasukan Pahang kerana berjaya ke pusingan seterusnya dan syabas juga diucapkan kepada pasukan Putrajaya, anda telah cuba yang terbaik. Okey, Cikgu Aida. Ya, baiklah. Terima kasih, tahniah kepada semua yang terlibat, terutamanya kepada pasukan Pahang kerana telah berjaya ke peringkat seterusnya. InsyaAllah peringkat seterusnya akan dijalankan pada hari esok ya. Okey, baik. Pagi esok. Syabas pada semua. Okey. Terima kasih daripada pihak kami. InsyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.